262 Ya'juj dan Ma'juj habis mati. Nak panggil mati ke panggil mampus? Habis Ya'juj dan Ma'juj ni mampus. Okey. Tak tahulah, kalau tuan-tuan nak panggil meninggal dunia, silakanlah. Tapi kita tak gamak nak panggil meninggal dunia. Tapi saya baca baru ni, ada orang tulis kucing kesayangannya meninggal dunia. Jarang ya sebut mati kot, no? Kan? Malaikat dijadikan daripada cahaya. Iblis api, jin api, manusia tanah, binatang dijadikan dari apa? Oh, tanah juga ya. Binatang dari apa? Dari air. Boleh ya? Jadi daripada air. Manusia jadi tanah, sebab tu balik kepada tanah. Binatang belum tentu balik pada tanah. Ada yang balik ke air, masak, jadi makan, jadi ikan. Dia tak balik ke tanah, jadi makanan, hancur. Boleh faham tak? Manusia ni insya-Allah dia balik ke tanah. Binatang ni belum tentu lagi ditanam. Ada yang terbakar. Apa binatang yang terbakar? Belalang pelesik. Saya masuk dalam rumah, bakar dengan lighter. Meletup-letup belalang tu. Kesian belalang. Bila masa belalang tu bawa pelesik. Ada orang yang bakar semut. Meletup-letup semut tu. Pop semut. Okey. Ada yang hilang begitu saja. Dijadikan makanan. Daging makanan, tulang makanan, buang begitu saja. Baik, kita sambung ni. Ya'juj dan Ma'juj habis mati. Apakala berlaku ke atas Nabi Allah Isa alaihissalam dan segala taulannya kesempitan makanan seperti yang tersebut dalam masalah 261, Nabi Isa pun berdoa. Qala fayarghabu Isa bin Maryam ila Allah wa ashabuhu. Kita dah kata dah bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini ialah bangsa yang zalim, yang kuat, yang gagah, yang ramai, terlalu ramai. Kalau dia lalu dekat tasik, kering tasik tu. Makanan habis dimakan. Bukan setakat makan makanan, orang pun dia kokoh makan. Jenis apa ni? Sehinggalah Nabi Isa membawa umatnya, pengikutnya di belakang Jabal Thur, bersembunyi di situ. Dan timbul masalah ialah kekurangan makanan kerana dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Pada masa itulah Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Taala turunkan rahmat dan hapuskan segala bala yang menjadikan mereka terkepung beberapa lama. Jadi sekarang ni tak payah nak prepping makanan apalah. Tu yang saya pesan banyak kali tu. Ada orang yang mengesyorkan kita ni duk simpan makanan takut dajjal datang. Ada makanan kita. Yang tak ada makanan nanti zaman Ya'juj dan Ma'juj. Yang tu, yang tak ada makanan. Tuan-tuan duk simpan makanan beras dah bubuk, dah jadi bubuk dah sekarang. Jangan simpan tepung, dah timbul dah, daripada putih dah jadi kuning dah. Tepung tu asalnya bukan putih, asalnya kuning. Kemudian dicampur dengan klorok klorok pula,
campur dengan gluten, dia menjadikan putih. Sebab tu umur kita ni, tua-tua ni, kita duduk dalam kelas ni warga emas ni. Semua warga emas, termasuklah yang cakap ni. Kena elak-elak, kena hati-hati dengan makanan yang nama dia gluten. Cukup berbahaya. Saya pun dah masuk warga emas kat Som. Tahun ni 50. KWSP lah. Tak faham, tak faham sudah. Baik. Maka kata dia, qala fayursilullah ilaihimun naghaf fi riqabihim fayusbihuna farsa mauta kamauti nafsin wahidah. Sabdanya lagi, bila Nabi Allah Isa dan sekalian taulan yang bermohon kepada Allah membuangkan balak, yakni Ya'juj dan Ma'juj, maka diutus oleh Allah kepada segala Ya'juj dan Ma'juj itu satu benda macam ulat memakan batang leher mereka, seakan utus yang tiada lepas satu orang Ya'juj itu melainkan habis semuanya kena ulat dengan sekaligus dan sekali datang sahaja. Maka jadilah mereka itu habis mati semuanya sebagai mati jiwa yang satu, yakni mati serentak, tak tinggal habis, semuanya habis, tak tinggal seorang pun. Kalau tentera Abrahah, Allah hantar burung-burung, yang Ya'juj dan Ma'juj Allah hantarkan pula ulat, main gigit di tengkuk mereka, putih habis badan mereka ni, mampus segala Ya'juj dan Ma'juj. Mudah aja Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala dia nak bagi balak, dia bagi musibah, dia nak bagi azab pada kita, bukan susah. Tak adanya susah. Hantar burung bawa batu, mati tentera Abraham. Ya'juj yang begitu kuat mati dengan ulat saja. Firaun yang begitu gagah kononnya, duklah air, mampus Firaun. Namrud yang tak pernah sakit, datang nyamuk, duk dalam telinga, orang duk terbang dalam telinga, habis gitu. Jadi apa sangatlah kita ni, kita taklah segagah Ya'juj dan Ma'juj. Minum air segelas pun tak habis. Cuba tengok atas meja kita tu, ada ramai yang bawa pelas air, bawa botol air, agak-agak habis tak segelas, sebotol, tak habis. Elok nak minum, ustaz tengok letak balik. Elok nak teguk, ustaz tengok letak balik. Lah balik rumah dengan botol tu. Kita bukan Ya'juj dan Ma'juj, tak kuat, tu pun nak lawan Tuhan. Ya'juj dan Ma'juj sekali makan kering habis. Allah hantar dekat dia orang hanya ulat saja, mati bergelimpangan. Nabi Isa keluar daripada kepungan dengan sekalian taulannya, maka sudahlah habis mati Ya'juj dan Ma'juj. Keluarlah Nabi Isa dan kaumnya daripada kepungan. Dan kata An-Nawas bin Sam'an, qala wa yahbitu Isa wa ashabuhu fala yajidu mawdi'a shibrin illa wa qad mala'at zahamatuhum wa natanuhum wa dima'uhum. Nabi Isa pun turun daripada gua, daripada Bukit Sur ke bumi yang lapang. Bila turun ke bawah, tidak didapatinya tempat walaupun barang sejengkai nak boleh pijak, melainkan semua dipenuhi oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Jadi bilangan dia banyak macam mana? Bayangkan tuan. Daripada darahnya, wa dima'uhum wa natanuhum. Nampak? Mayat bukannya mati keras itu, dengan darah keluar, danur keluar, air keluar, air mayat keluar, nama dia danur. Nabi Isa nak pijak, walau sejengkal pun tak jumpa tanah, melainkan dipenuhi oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj.
Tuan-tuan jangan marah saya pula ada guna perkataan bangkai. Tu kitab tu sebut bangkai, saya baca bangkai. Sebab ada orang dia telefon saya, dia kata, "Ustaz, macam mana nak minta maaf dekat iblis?" Saya tanya kenapa. Semalam saya maki dia, rasa berdosa pula. Saya nak cakap je kepala otak hang, iblis tu memang kena maki, setan tu memang kena maki. Sebab dia nak mengajak kita masuk neraka. Jangan tuan-tuan kata pula Ustaz Kazim kasarnya, adakah dia makinya setan? Memang layak pun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah rejam setan tu. Mari kita pula tak bolehlah guna bahasa apa kasar kan. Setan lagi lari pada kita lah kan. Patutnya gunalah bahasa lembut. Mana nak tahu kok setan masuk Islam. Kepala otak hang, setan tu kiamat takkan masuk Islam. Bahalul betul. Dengan musuh pun masih buat baik. Musuh kita siapa? Setan. Fattakhizuhu aduwa. Ambillah iblis itu sebagai musuh kamu. Begitu juga dengan Dajjal. Dajjal laknatullah, dilaknat Allah atas dia. Jangan tuan-tuan kata pula, yalah kalau kita cakap pelan-pelan Dajjal tu mungkin dia terima kan. Hang lah Dajjal. Dajjal takkan terima dakwah hang. Dia mampu di tangan Nabi Isa. Begitulah dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dah mati ramai-ramai bangkai dari bawah ni. Jahat. Mai rosakkan dunia, mai makan anak kita, mai kerekah kita. Habis segala benda manusia ni dia makan. Larilah kita ni. Kalau kita hidup lagi zaman tu. Nak tengok macam mana tuan-tuan duk tengok zombie ke mak? Makan orang zombie, lari punya ramai, larilah zombie. Tapi zombie dalam filem tu slow. Slow. Hak zombie hak cerita Ya'juj dan Ma'juj ni kuat. Badan besar-besar, telinga kadang-kadang semua. Tuan-tuan buka dalam kitab-kitab tentang Bahrul Madzi, tentang Ya'juj dan Ma'juj. Diceritakan kepada kita Zulkarnain tu panjat gunung, panjat tembok tu. Dia tengok di sebalik sana besar-besar gadang. Telinga saja besar-besar. Belum masuk muka lagi. Bayangkan. Ni bukan main-main punya bangsa ni. Tak ada belah kasihan ni. Jadi kita tak boleh nak buat bandingan. Kalau nak kata bandingan zombie tu jalan terhegeh-hegeh bila nak sampai? Yang Ya'juj dan Ma'juj ni terlalu kuat, ramai, gagah, perkasa. Baik. Maka bila dah jadi mayat macam itu, berapa hari, beribu-ribu, agak-agak apa jadi pada udara? Busuk. Busuk. Menyerbakkan baunya, tak tercium ke sana ke sini, penuh dengan busuk, tidak tertanggung. Maka menjadi satu balak yang lain pula. Satu balak dah habis, datang balak bangkai pula dah. Macam kita ni kalau datang banjir, susah tak? Kereta hanyut, rumah hanyut, kasut hanyut, orang pun hanyut. Bila banjir surut, ada lagi tak balak? Ada. Selut. Melekat. Masuk dalam kereta, masuk dalam rumah. Nak cuci pula satu kerja pula. Air pula tak ada. Nak tembak lagu nak. Kena mak ngah pula duduk seorang-seorang. Nak buang selut yang masuk dalam rumah larat kan. Nak ambil sekop, nak ambil cangkui ni buat keluar tanah, tak boleh. Itu balak nombor 2. Begitulah dengan Ya'juj dan Ma'juj. Balak nombor 1 dia makan kita, larilah kita. Balak nombor 2 bila dia mampus, busuk merata pula. Maka apa berlaku? Sabda Nabi, maka Tuhan memperkenankan permohonannya. Qala fayarghabu Isa ila Allah wa ashabuhu qala fayursilullahu alaihim tayran
ka'naqil bukhti. Qala fatahmiluhum fatatrahuhum bil mahbali wa yastawqidu al muslimun min qisiyihim wa nusyabihim wa ji'abihim 7 sinin. Maka Nabi SAW berkata, lalu bermohonlah Nabi Isa kepada Allah dengan merendah diri beserta dengan sekalian taulannya. Mudah-mudahan Allah menghilangkan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang tak tertanggung oleh manusia menciumnya. Kalau satu mayat 3-4 hari tak jumpa, satu kampung bau. Asal lalu tempat tu bau, lalu tempat tu bau. Panggil polis, bomba, cari benda apa bau ni. Rupanya mayat. Bayangkan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj berapa ramai. Boleh bomba selesai kan? Tak apa ustaz, kita panggil bomba dan penyelamat. Tak apa ustaz, kita panggil pertahanan awam. Tak, pertahanan awam pun tak boleh tolong, bomba pun tak boleh tolong. Yang boleh tolong siapa? Allah. Mudah ada Allah buat. Allah mudahkan dengan cara dia apa? Diutusnya Allah Ta'ala akan burung seperti leher unta besarnya, dan panjangnya dengan beberapa banyak, tiada tahulah jumlahnya melainkan Allah sahaja. Maka Nabi berkata, burung-burung itu mengangkat segala bangkai Ya'juj dan Ma'juj, dibuang oleh mereka itu ke tanah lapang jauh daripada tempat yang ada orang, dan tinggal segala panah Ya'juj dan Ma'juj berkaparan di atas muka bumi. Maka diambil oleh sekalian orang Islam akan segala panah mereka itu dan anak busurnya, dan bekas damaknya dibuat pelekat api, dapat mereka gunakan selama 7 tahun tinggalan daripada Ya'juj dan Ma'juj. Jadi tuan-tuan bayangkan, Ya'juj dan Ma'juj tu badan tegak-tegak, yang angkat mereka tu adalah burung. Persoalan dia, besar mana pula burung? Tengkok dia panjang macam unta. Burung apa? Burung unta lah ustaz. Kita pun tak tahu. Mai burung bila punya tempat mari ni. Sekarang duduk di mana burung tu? Kita pun tak tahu. Tanda harga tak buang. Kalau buang orang tak tahu harga dah. Kena tayang sikit lah. Saya jarang buang tanda harga, tidak orang tak tahu harga. Riak betul lah. RM29 murah. Kalau beli kat Shopee lagi murah, RM7. Baik. Dan dengan sebab banyak sangat panah mereka itu dan anak busurnya dan damaknya, dan orang Islam tak ramai, boleh pakai selama 7 sinin, 7 tahun. Masya Allah. Apa benda lah. Soalan dia sekarang, duduk di mana Ya'juj dan Ma'juj ni? Pelik lah. Pelik lah. Banyak, kuat, ramai, dan kita tak cepat jumpa. Dan mereka ada dengan kita. Di kawasan mana? Gunung Sepeneh ke? Gunung Keledang ke? Gunung Kinabalu ke? Gunung Everest ke? Saya fikir, itu yang saya kata semalam, ada tak tempat yang manusia dilarang melawat, tak boleh melawat, tapi mereka pergi melawat? Orang ni boleh pergi melawat. Cuba cek tengok tuan-tuan, apa benda yang ada di pergunungan yang langsung mereka ni tak boleh keluar. Ya'juj dan Ma'juj ni kuat, tapi tak boleh nak bangun keluar pada bukit tu. Bukit apa? Tinggi sangat ke tembok dia tu? Inilah dia tuan-tuan, ilmu Allah yang kita pandai macam mana pun kita tak tahu. Kita hanya boleh jawab wallahu a'lam. Baik. Bumi kena basuh dengan hujan. Bangkai dah hilang.
Dah tak ada bangkai dah. Darah ada lagi tak? Dah. Dia punya kotoran ada lagi tak? Ada. Adalah tempat rebah mati sekalian Ya'juj dan Ma'juj, tentulah tinggal busuk, kotor-kotor dan darah-darahnya. Maka dengan sebab supaya bersih bumi seperti asalnya, Allah turunkan pula hujan. Qala wa yursilullahu alaihim matara lam yukan minhu baitu wa barrin wala madarin. Qala fayaghsilul arda fayatrukaha kazulfah. Diturunkan Allah Ta'ala mereka itu hujan yang sangat lebat, tiada tertegah daripada turunnya oleh rumah bulu, dan tiada tertegah daripadanya oleh rumah batu. Sabdanya, maka dibasuh oleh air hujan itu akan bumi, maka jadilah bumi itu bersih seperti cermin yang dibasuh dengan air, tidak ada bau bangkai lagi. Maka suka hatilah orang-orang Islam bila dah tak ada lagi kesusahan yang berpunca daripada Ya'juj dan Ma'juj. Cuba tuan-tuan tengok bagaimana kronologi Allah Ta'ala menghancurkan, menghapuskan Ya'juj dan Ma'juj. Pertama, Allah hantarkan ulat. Makan di mana? Tengkok mereka. Kemudian Allah hantarkan pula burung mengangkat bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan, membersihkan segala kotoran yang ditinggalkan oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maknanya di dalam dunia ni, kalau kita tengok di sini, ada binatang yang kerjanya menyelesaikan banyak masalah, menyelesaikan banyak masalah. Tapi kadang-kadang kita benci kepada benda yang menyelesaikan itu dengan beranggapan bahawa benda itu menimbulkan masalah. Contohnya ulat. Maka banyak orang yang tak suka kepada ulat pada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, tanam-tanaman. Maka digunakanlah racun serangga, racun ulat. Akhirnya awal-awal sayur yang kita makan dah ada racun. Kemudian kita pun diajar oleh doktor, makanlah sayur. Sayuran itu menyegarkan anda. Menyegarkan apa? Awal-awal lagi dah ada racun. Kemudian penggunaan baja. Baja yang digunakan baja kimia. Maka dia mematikan segala ulat di dalam tanah. Yang mana ulat-ulat kecil dalam tanah itulah yang menghidup dan menyuburkan tanah. Dan bila digunakan baja-baja dan racun-racun tadi, tanah-tanah telah menjadi tidak subur lagi. Inilah kebijaksanaan manusia. Dia tak ambil ada fungsi cacing dalam tanah, ada fungsi ulat dalam tanah, tapi orang tak suka. Dia gunakan racun-racun, baja-baja yang dicipta daripada kimia. Tanah tidak subur. Dan bila tidak ada lagi ulat-ulat macam itu, maka datanglah makhluk perosak yang kita sebut macam-macam. Ada yang dipanggil dengan bom, ada yang dipanggil dengan siput gondang. Sebab dah tidak ada lagi bahan binatang yang boleh melarang dan melawan binatang-binatang perosak tadi. Bila kita anggap ulat itu perosak, cacing itu perosak, maka kita bunuh dia, datanglah yang lain pula masalah.